with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So guys, seperti yang korang tengok tajuk dekat bawah ni, kita ada lagi kisah seram hotel guys. Yes. Cuma guys, hari tu kita dah pernah dengar kisah seram hotel ni daripada seorang intern. Intern, dia buat internship dekat hotel tu. Satu lagi kita dengar dia dah jadi seorang assistant manager dekat hotel tu. Dan kali ni kita dengar pengalaman seram dekat hotel yang berlaku dekat seorang pekerja part-time. Dan sekali lagi korang, dia mengalami kisah seram tu dekat hotel 5 star. Memang hotel ni mewah, hotel ni cantik dekat tepi pantai, tapi mempunyai kisah seram di sebalik hotel yang mewah tu. So, korang mesti dah tak sabar nak dengar cerita ni kan? Sebelum tu, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, cerita ni daripada salah seorang subscriber kami yang kita bagi nama Selina. So, hotel ni sebenarnya terletak dekat Sarawak tau. Memang hotel ni diiktiraf 5 star. So, kita kasih intro sikit lah macam mana Selena ni boleh nak jadi part-time dekat hotel tu. So, sebenarnya kejadian ni berlaku pada tahun 2017. Pada waktu tu Selena tingkatan 3. So, tingkatan 3 kan PT3 kan. So, lepas je habis peperiksaan PT3 tu, dia ni rasa macam nak buat part-time lah, nak cari duit poket kan. And tambahan pula memang dia ada kawan-kawan dia punya circle pun suka cari duit poket, duit sendiri, walaupun masih berusia 15 tahun. So selepas dia PT3 tu, dia pun pergilah explore kan, cari part-time kerja yang kosong. So nak dijadikan ceritanya, dekat hotel 5 star dekat Sarawak ni ada kerja kosong. First dia dapat masuk, dia dapat kerja dekat situ. Dia dah dengar kisah-kisah misteri, kisah-kisah seram, gangguan-gangguan pelik yang berlaku dalam hotel tu. Masa dia kena interview, dia tak pernah dengar lagi. Siapa je yang nak cerita kalau kita nak ambil dia kerja dengan kita kan. So bila dia dah dapat masuk, barulah pekerja-pekerja lain kat situ buka cerita. Tapi adalah satu cerita daripada banyak kisah seram yang dia dengar tu. Ada satu level atau tingkat yang sangat keras, which is level 7. Kalau dengar je level 7, memang tak ada siapa berani nak naik situ. Selalunya staff-staff lah, sebab customer mana nak tahu kan. Tapi staff-staff ni memang semua dah tahu level 7 tu keras. So, banyak-banyak kisah seram yang Selena ni dengar memang daripada level 7. Tapi disebabkan Selena ni dia excited lah nak buat part-time dekat hotel 5 star pula tu kan. So, dia tak berapa endahkan sangat lah kisah-kisah seram ni. Macam, dia macam ala standard lah semua tempat ada kan. Tapi dia tak sangka yang satu hari dia sendiri berpengalaman dengan benda-benda tu. So, bermulalah satu cerita yang dia alami. Waktu tu ada briefing tau dengan bos dia. Bos dia manager kat situ lah. Diorang briefing, and then bos dia suruh dia dengan seorang kawan dia ni turnover. Maksudnya diorang kena overtime, kena kerja lebih masa pada malam tu. And which means malam tu dia akan kerja sampai esok pagi tau. Sebab 2 hari berturut-turut dekat hotel tu ada majlis wedding. Ada orang buat majlis kahwin lah dekat hotel. 2 hari berturut-turut, so memang penat lah diorang. So malam tu diorang pun start lah. Diorang setting tempat ballroom kan untuk majlis seterusnya. And masa tu manager diorang tu dah balik dah. Yang tinggal assistant manager saja. So, assistant manager dia tu suruhlah Selena ni dengan kawan dia seorang lagi tu pergi dekat store.
dia suruh ambil Chinese set sebab diorang kena tambah meja. So waktu tu memang dah tengah-tengah malam agak seram lah nak pergi ke store tu kan. So memang diorang bertemankan 2 orang ni, pergilah sama-sama store tu. Buka je pintu store tu, ada satu angin yang keluar daripada store tu. Tahap angin tu sampaikan rambut dia tu boleh menggerbang macam tu. Tapi yang buatkan diorang hairan, yang diorang terfikir pada waktu tu, store tu tak ada tingkap tau. Dan store tu sebenarnya memang selalu dikunci. Jaranglah orang masuk. Orang masuk untuk ambil barang tertentu je lah kan. Tapi memang jarang orang masuk. Dan dalam store tu pun sangat gelap. Diorang bertemankan lampu handphone tu je. So diorang pun tengah lah nak susun barang, cari Chinese set apa semua tu. Tiba-tiba benda tu main lampu dekat luar pula guys. Diorang kat dalam store tu, dekat luar tu, macam dekat bahagian lalu orang lalang tu, diorang nampak ada lampu buka tutup tau. Okay, lepas tu guys, diorang memang dengar suara orang lalu lalang dekat bahagian store tu tau. So diorang tak ada rasa takut sangat. Tiba-tiba habis je settle ambil barang apa semua tu, diorang keluar daripada bilik store tu. And diorang terkejut sebab suasana hotel tu tiba-tiba jadi sunyi sepi. And then diorang pelik, mana pergi budak-budak part time yang lain? Tadi macam riuh rendah orang lalu sini. So diorang pun pergi balik ke bilik ballroom tu. Sampai je dekat ballroom tu, tengok-tengok tak ada seorang pun yang ada dekat situ. Lepas tu Selena ni pelik lah, dia cakap dengan kawan dia tu, mana diorang ni? Takkan dah habis kerja kot? Okay guys, sorry sangat-sangat kena tukar tempat sebab kat bilik kamar tadi bising gila. Orang renovation, kamar tak tahu lama mana kamar nak kena tunggu. Tapi suasana sekarang ni lebih menyeramkan. It's very dark in my house. Kalau kamu tak ada lampu ni guys, I don't know how you can tell. It's so dark. So, I guess kita cerita dekat sini je lah. So, if you heard anything during my recording session, please let me know in the comment down below. So, sambung balik tadi guys. Kan diorang pergi balik dekat ballroom tu kan. And then Selena sebenarnya waktu ni dah pelik tau. Kenapa tak ada seorang pun budak-budak part time yang ada dekat situ? Tak logik langsung diorang berdua je ada dekat dalam hotel tu. And then kan dia tanya kawan sebelah dia tu kan, weh, mana semua orang? Takkanlah diorang dah habis kerja kot? Lepas tu kawan dia kata, mungkin lah kot. Jomlah pergi office. Macam tak kisahlah kan pasal benda tu. Dan kawan dia ajak dia pergi office. So dia pun anggur and diorang pergi office. Sampai je dalam office, masih tak ada orang. Tapi beg budak-budak part time ada dekat situ tau. Dan komputer semua masih terbuka. So dah jadi pelik lah dekat situ kan. So Selena ni dia pergi toilet and dia cuci muka. Sebab sebenarnya sejujurnya waktu tu lagi dia dah rasa tak sedar hati. Tapi sebab nak positif kan, so dia just cuci muka dan tenangkan diri. Keluar je daripada toilet tu, tiba-tiba seorang lelaki ni panggil dia. And lelaki tu kawan dia, which is kawan rakan sekerja lah dekat situ, budak-budak part time juga. Panggil nama dia. Korang pergi mana? Tak nampak korang pun. Korang lari Dah lah bos panggil tadi, kau buat tak dengar je. Kau nak ponteng ke apa? Lepas tu terkejut lah si Selena ni. So korang nak tahu tak apa yang terjadi sebenarnya? Bos dia ni ternampak Selena dengan kawan dia ni. And then bos dia panggil untuk buat kerja lah. Lepas tu tiba-tiba Selena dengan kawan dia tu lari. And bukan bos dia seorang je yang nampak. Lelaki tadi dan ada beberapa few budak part time kat situ pun nampak Selena lari dengan kawan dia tu. So kawan-kawan dia lain macam aduh apa pula lah diorang ni pergi lari kan. Sebab dah terang-terang bos dia panggil diorang tu lari. Nampak macam nak pergi ponteng lah kan. Lepas tu Selena ni terkejut lah dengar. Dah terasa tak sedar hati dah. Lepas tu dia terangkan lah dekat kawan dia lelaki tu. Kita orang sekarang ni baru balik daripada store. Lepas tu kita orang naik level 6, tak ada seorang pun kat situ. And then dia turun lah nak jumpa dengan bos dia kan. And dalam on the way tu memang berdebar gila lah, takut bos dia marah apa semua. Sampai dia depan bos dia, kena marah baik. Dalam bahasa Sarawak lah. Bos dia bising lah, bos dia kata, kamu pergi mana tadi? Aku panggil tak dengar. Terus lari kamu berdua. Lepas tu Selena ni macam memang dia nak cakap tau benda tu kan. Tapi takut bos dia ni dia cerita apa semua. So dia pun macam minta maaf kan, minta maaf. Lepas tu dia pun sambung balik kerja. Lepas tu settle kemas-kemas apa semua. Bos dia ni suruh diorang ni pergi angkat napkin, kain-kain kotor tu lah. Pergi bawa dekat, korang tahu tak dekat mana dia suruh bawa? Dekat level 7. Kalau korang masih ingat lagi kawan cakap tadi, level 7 tu adalah level yang paling keras yang sering
menjadi bualan orang dekat situ lah tentang keseraman misteri dekat level 7. Cakap je macam tu kan, terus bulu roma memang berdiri tegak Selena ni. Sebab napkin yang kain kotor tu lah kan, diorang kena letak dekat laundry. So laundry tu ada dekat level 7. So sampai je dekat level 7 tu, diorang straight terus ke bilik laundry. And dekat level 7 tu juga ada kolam, ada gym. So nak kata level 7 tu sunyi, taklah juga. Setiap hari sebenarnya ada je guest yang main di kolam kat situ, main gym. Tapi itu cerita pagi. Sekarang ni pukul 2.45. Pagi-pagi buta tu guys, pagi-pagi buta ya. So memang sunyi. Jadi bila diorang straight je nak pergi laundry tu, tiba-tiba dengar macam ada orang dekat dalam bilik gym tu. Ini diorang tengok jam. Wih, 2.45 pagi ni, ada ke yang main gym pagi-pagi buta ni? Lepas tu hati tak sedap, diorang cepat-cepat siapkan kerja apa semua untuk terus turun ke level 6. Tapi diorang naik lift. So sementara nak tunggu lift tu kan, tiba-tiba time tu lah diorang terdengar bunyi tapak kaki. Memang nervous lah sebab sepanjang diorang jalan tadi memang diorang check tak ada orang. Makin lama, makin Selena yang takut, makin kuat bunyi tapak kaki tu datang kat diorang. Pintu lift tu terus dibuka tadi. So diorang berdua ni bergegas masuk dalam lift tu. Dalam hati masing-masing dia dengan kawan ni, dua-dua macam tertanya-tanya tau, siapa tu, bunyi apa tu, siapa yang ada dekat situ. Tapi masing-masing diam dalam lift tu sebab tak nak tegur. So diorang pun teruskanlah buat kerja macam biasa sampailah dah siap semua tu dalam pukul 4 pagi tau. So waktu diorang nak balik ni akan ada satu van yang hantar budak-budak part time ni balik. So diorang kena tunggu turn lah ikut kawasan. So nak jadikan cerita, Selena dengan kawan dia ni lah orang terakhir yang naik van tu, yang balik lah. So waktu tu alang-alang tu bos diorang temankan sekali lah. So di kesempatan tu lah diorang borak-borak cerita-cerita kan. Bos dia sebenarnya tau yang first kali mulakan conversation pasal benda ni. Bos dia tanya, dua orang kerja sini tak pernah kena ganggu ke? Faham tak? Tiba-tiba kan, selama ni memang diorang tak pernah borak pasal tu tau. Apa lagi, diorang pun buka lah cerita. Sebenarnya bos panggil kami tadi tu, nampak kami berlari tu bukan kami dekat store dia kata kan. So bos dia cerita-cerita jugalah pengalaman bos dia tu sepanjang kerja kat hotel tu kan. Dia kata sebenarnya setiap kali budak part time masuk, mesti akan ada kes baru. Benda tu macam suka ganggu budak part time, and benda tu suka menyerupai budak-budak part time ni. Dan sebenarnya bukan level 7 je yang keras, level 6 tu pun ada banyak benda. Dan yang selalu muncul adalah bayangan seorang perempuan, wanita yang berambut panjang sangat warna hitam. Yang satu lagi lembaga, lembaga warna hitam. Yang perempuan tu selalu muncul dekat ballroom yang paling besar antara ballroom yang ada dekat hotel tu. Dan yang lembaga hitam tu pula, dia selalu menyamar ya, dia selalu menyerupai manager diorang ni. Dan dia selalu ada dalam bilik store. Lepas tu bos dia cerita, kalau ada part time perempuan yang datang, mesti akan ada bau darah dekat dalam toilet tu. Walaupun dah cuci banyak kali toilet tu, bila keluar still bau darah. So itu kisah pertama yang mengejutkan Selena tau waktu dia kerja kat situ. Macam benda tu berpengalaman dekat dia. Dia rasa semua malam tu orang nampak dia lari. Jadi ada lagi satu kisah kedua yang Selena ni alami dekat hotel tu. Tapi cerita ni waktu tu dah 3 tahun lebih berlalu. Maksudnya dia lama lah kerja dekat hotel tu kan. And sepanjang tu memang dah banyak lah gangguan yang dia pernah dengar. Orang pernah cerita kat dia pernah alami. Tapi orang kata macam biasalah macam tu kan. So antara gangguan yang dia masih ingat segar dalam ingatan dia ni adalah masa tu dia ingat lagi bos dia panggil dia dan beberapa kawan dia. Antaranya Selena, Farah, Boy, Black. Itu nama samaran tau. Masa tu diorang tengah tea break sebab company tengah meeting. So bos diorang ni nak suruh diorang turun untuk jaga lah, untuk kerja macam biasa daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4 pagi keesokan harinya. So tipulah kalau kata tak penat kan. Memang diorang penat barai gila lah. Tapi adalah masa-masa rehat tu. So waktu diorang tengah kerja dalam pukul 10 pagi macam tu, kawan dia 4 orang tadi, Selena dengan Farah ni, diorang jaga tea break, bahagian tea break. Boy dengan Black ni jaga bahagian ballroom yang besar sekali, paling besar dekat dalam hotel tu. Lepas tu tengah masing-masing buat kerja masing-masing kat bahagian masing-masing, tiba-tiba kawan dia Black yang dekat ballroom tu WhatsApp Selena. Dia WhatsApp, dia tanya, kamu dengan Farah masih ada sana ke? Lepas tu dia jawab lah, masih.
Maksudnya diorang masih ada dekat bahagian tea break yang diorang kena kerja tu. Lepas tu, si Black tadi tu dia typing lagi. Dia kata, saya dengar suara kamu dekat belakang tadi lah. Kamu jangan tipu saya. Lepas tu Selena ni pelik lah. Apa salah nak cakap jangan tipu saya pula. Dia pun snap lah gambar Selena dengan kawan dia tadi. Farah tu masih ada dekat sini, dekat bahagian tea break tu. Si Black tu dapat je gambar tu kat WhatsApp. Dia terus keluar daripada ballroom tu menuju ke tempat diorang tu. Sebab diorang ni tak adalah jauh sangat. So daripada dia nampak si Black tu menuju ke arah diorang tu, dia dah nampak muka Black tu cemas tau. Macam dia nak tunjukkan sesuatu dekat tangan dia. Dia pegang handphone. Rupa-rupanya masa si Selena dengan kawan dia Farah tu tengah ambil gambar bukti tu, ada seorang lagi budak part time duduk dekat belakang, seolah-olah nampak macam dia tengah dalam keletihan. Muka part time tu macam tengah penat tau, dia duduk kat belakang. Tapi yang peliknya, dia perempuan. Dan setahu dorang, perempuan part time yang kerja pada hari tu hanyalah Selena dan juga Farah. Siapakah perempuan tersebut? So masing-masing dah cuak gila time tu. Tiba-tiba si Black tadi tu dia diam. Lepas tu dia cakap kat diorang, hati-hati lah. Lepas tu dia belah. So settle kerja tu pukul 11.45 pagi macam tu. Bos diorang ni kasih diorang rehat dalam 2 jam macam tu tau. So agak lama lah. So diorang decide untuk makan dekat luar. Maksudnya luar daripada hotel tu. So bila dah lepak luar hotel tu, baru diorang berani untuk buka cerita tadi. Apa yang kau nampak sebenarnya? Siapa perempuan tu sebenarnya? Lepas tu diorang check balik dalam handphone. Tengok-tengok tak ada pun perempuan yang Black kata ada seorang perempuan duduk belakang dia tu. Tak ada pun. Tapi dekat handphone Black tu, dia memang nampak waktu diorang hantar gambar tu, dia nampak ada seorang perempuan lain dekat belakang diorang tau. Tapi bila diorang check balik, memang dah tak ada dah. So diorang fikir macam ke Black ni salah nampak ke apa kan. So diorang macam masing-masing pelik lah. And then kerja macam biasa sampailah pukul 11 malam. Bila dah 11 malam ni, selalunya dekat hotel tu memang dah tak ada gas tau korang. Supposed to be tempat tu macam sunyi lah. Jadi time tu lah masa untuk diorang kemas-kemas apa semua. And then tiba-tiba bos suruh diorang mop dekat level 6. Lepas tu dia dah macam, aduh level 6 lagi. So diorang berempat ni tadilah sama-sama mop dekat ballroom yang besar. And korang tahu tak, ini yang paling goosebump gila lah. Time diorang tengah mop ramai-ramai 4 orang kan diorang tengah mop masing-masing punya tempat lah. Sebab kawasan tu memang besar gila dek. Lepas tu tengah mop-mop, tiba-tiba masing-masing semua dengar ada suara seorang ibu tengah doi-doikan anak-anak tidur. Dia macam ada lagu tau, tapi Selena ni tak tahu tu lagu apa sebab dia memang ada lirik lah. Diorang macam dah cuak kan, mak siapa pula yang doi-doikan anak kat sini. Masing-masing macam dah cuak, terus cepat-cepat mop and then keluar and kunci semua pintu kat situ. So dah habis mop apa semua tu, diorang pun kemas-kemas lah. And masing-masing pegang mop dekat tangan, tunggu dekat depan lift untuk diorang turun lah kan. So semua tunggu depan lift, pegang mop, semua diam. Tiba-tiba ada orang pasang lagu dekat PA system. Lagu apa? Lagu ibu yang doi-doikan tadi. Itu yang Selena macam, dia tak ingat tahu lagu apa sebab memang tak pernah dengar. Tapi lagu tu memang ada lah. Maksudnya macam Nina Bobo ke, macam tu. Tu kejap apa. Lagu-lagu yang ada lirik, kalau kita search kat YouTube ada, tapi dia tak ingat lagu apa. Dia tak tahu lagu apa tu. Ada orang pasang lagu tu dekat PA system weh. Pukul 11 malam weh. Mana ada majlis dah. And diorang berempat tu je yang ada dekat level tu sepatutnya. Tiba-tiba macam masa-masa pandang each other kan, tiba-tiba ada dengar bunyi satu tapak kaki ni. And then muncullah seorang staff kat situ yang diorang kenal lah. Diorang memang kenal staff tu. And then staff tu kata, korang dah nak balik ke? Saya tidur dekat dalam store. Lepas tu diorang pun macam, oh tidur dalam store macam tu kan. Lepas tu dia kata, cepatnya korang habis, nak balik dah. Lepas tu diorang pun macam, dah habis. Macam tu dia dah straight lah cakap kan. Masuk je dalam lift, baru diorang terfikir. Diorang talk like each other dalam lift tu. Asal dia nak tidur dalam store? Bukan kita dah kunci ke? Lepas tu diorang pelik lagi. Sejak bila staff tu kerja? Sepatutnya kita je kan hari ni shift malam tu. Kenapa kita tak perasan Diorang macam pelik lah each other ni kan. Tapi sebabkan diorang tak puas hati juga, tak puas hati nak selesaikan benda yang pelik ni, boy ni dia call lah si staff tu. Asal suasana makin gelap weh. Seram pula aku. Lepas tu dia call staff dia sebab memang diorang kenal staff tu kan. Dia call, kau ada kat mana? Lepas tu suara dia mamai lah macam, weh asal ni? Aku tengah tidur ni.
laptop tengah tidur kau rasa? Sudah, masing-masing rasa nak nangis juga malam tu kan. Macam nak mencari carut lah siapa pula, apa pasal lah dia nak ganggu kita apa semua kan. Sejak pada tu memang diorang dah biasa dah lali dekat situ kat hotel tu kan. Tapi ini antara kisah yang diorang tak boleh nak lupa. Selena tak boleh nak lupa. And they decide untuk kongsikan pengalaman ni dengan korang semua peminat paranormal story. Wish. So itulah kisah dia. Alhamdulillah lah kamu tak pernah lagi lah mengalami kisah seram kat hotel. Sebab kamu jarang pergi hotel lah. Last pun waktu kecil-kecil ku family day. Lagi-lagi nak hotel mewah yang memang tak lah. So kalau korang ada lagi kisah-kisah menarik, bagi kamu menarik lah. Sebab macam kamu tak pernah tahu pun kan. Tak pernah terbayang pun boleh terjadi macam tu. Boleh terjadi pengalaman seperti itu. So kalau korang ada, kalau korang pernah lah rasa macam tu, korang nak share dengan kita orang peminat kisah seram ni, boleh share dekat email kamaryasin@gmail.com. Tapi make sure cerita korang tu dalam bentuk PDF lah, lagi senang untuk korang baca. Nak tak biasa pun tak apa, tapi lambat sikit lah korang nak baca. So thank you yang nonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe siapa yang baru di channel ni. Jangan lupa subscribe tu free aja. Okay lah, tu je lah. Tak nak alarm lama tutup lampu kan. So see you guys in my next video. Bye.